Hai, Assalamualaikum, selamat sejahtera. Bersama saya, Cikgu Nur Airina binti Yim, guru mata pelajaran Reka Bentuk dan Teknologi anda. Bersama-sama saya untuk kita kenali dan kita pelajari apakah yang terkandung dalam bab 1, pengenalan kepada reka bentuk dan teknologi. Apa yang akan kita pelajari dalam bab ini? Baiklah, sama-sama kita nantikan. Teruskan bersama saya. Bagi mata pelajaran reka bentuk dan teknologi, buku yang akan kita gunakan ialah buku teks reka bentuk dan teknologi, buku tulis dan buku kerja RBT yang boleh dibeli di koperasi sekolah. Baiklah, untuk mata pelajaran RBT tingkatan 1, kita akan belajar 5 bab. Mari sama-sama kita tengok isi kandungannya. Ini bab 1 yang kita akan pelajari pada hari ini, iaitu pengenalan kepada reka bentuk dan teknologi. Seterusnya bab 2, pengurusan projek. Bab 3, proses reka bentuk. Bab 4, tajuk lakaran. Dan akhir sekali ialah bab 5. Bab 5 ni dia terbahagi kepada 2, iaitu reka bentuk fashion dan reka bentuk sistem vertigasi. Dan untuk mata pelajaran tingkatan 1 RBT ni, awak ada amali yang perlu diselesaikan. Untuk kelas RBT, cikgu hanya perlukan 1 buku tulis dan nota sahaja. Nota dan latihan. Nota dan latihan kita akan share dengan buku yang sama. Untuk tingkatan 1 ni dia banyak kepada teori. Banyak kepada teori. Dan amali pun ada juga. Terutamanya bab 5 ni. Bab 5 ni kita ada 2 amali lah. Bab 1 dan bab 3 pun ada amali. Amali yang ringan saja, tak berat. Itu sahaja untuk penerangan sepanjang tahun yang awak akan pelajari. Seterusnya kita masuk terus kepada perkara yang awak akan pelajari pada hari ini. Berkenaan dunia reka bentuk. Kita tengok standard pembelajaran. Standard pembelajaran ni apa? Standard pembelajaran ni ialah perkara yang awak perlu belajar dan awak perlu capai. Untuk bab 1 ni, dan hari ni, kita punya standard kandungan 1.1 dunia reka bentuk. Awak mesti apa yang awak perlu dapatkan dalam mempelajari tajuk ini. Yang pertama, standard pelajarannya mentakrifkan reka bentuk dan teknologi. Yang kedua, mengenal pasti elemen reka bentuk berdasarkan produk yang dipilih. Seterusnya, objektif pembelajaran pada hari ini ada 2, iaitu murid-murid boleh menyatakan maksud reka bentuk dan teknologi. Seterusnya, mengenal pasti elemen reka bentuk berdasarkan objek yang dipilih. Seterusnya, kita berkenalan dulu dengan apa itu dunia reka bentuk. Kenapa pentingnya belajar mata pelajaran reka bentuk ni? Yang pertama, untuk memberikan pengetahuan tentang kemahiran menghasilkan reka bentuk produk berasaskan teknologi. Yang kedua, untuk memenuhi keperluan dan kehendak manusia. Kita ni manusia sentiasa ingin kan perubahan. Jadi sebab itu kita perlu mencipta
sesuatu bagi memenuhi keperluan dan kehendak manusia itu. Okey, seterusnya kita tengok apa definisi reka bentuk dan teknologi. Okey, reka bentuk bermaksud pengetahuan tentang penyusunan bahan secara terancang untuk menghasilkan sesuatu produk yang memberi impak kepada manusia. Okey, maksudnya awak kena ada pengetahuan, okey, macam mana secara terancang, macam mana untuk menghasilkan sesuatu produk. Okey, sebagai contoh, perut awak lapar. Okey, jadi awak kena tahu macam mana nak masak nasi goreng. Okey, jadi nak masak nasi goreng tu perlu ada penyusunan, okey, cara kerja secara terancang. Okey, seterusnya maksud teknologi. Okey, teknologi pengaplikasian ilmu sains dan matematik dengan menggunakan sumber semula jadi untuk dijadikan alat, tenaga atau sistem. Okey. Jadi, untuk teknologi dia bergabung ilmu sains dan matematik. Okey, untuk menjadikan okey, perlu bergabung sains dan matematik untuk dijadikan alat, tenaga atau sistem. Okey, seterusnya, okey, maksud reka bentuk dan teknologi gabungan. Okey, gabungan maksudnya gabungan ni erti reka bentuk dan teknologi. Okey, gabungan pengetahuan tentang penyusunan bahan secara terancang dengan mengaplikasikan pengetahuan sains dan matematik. Okey. Okey, macam mana kita nak ingat ketiga-tiga definisi ni? Okey, untuk definisi reka bentuk, awak ingat poin dia yang pertama. Okey, ingat poin dia yang ni. Pengetahuan. Pengetahuan. Okey, maksud reka bentuk mesti ada perkataan pengetahuan dekat awal-awalnya. Okey, macam mana nak ingat perkataan maksud teknologi? Mesti ada pengaplikasian ilmu sains dan matematik. Okey. Okey, macam mana pula dengan reka bentuk dan teknologi? Okey, reka bentuk dan teknologi mesti ada perkataan gabungan dekat depan dia. Okey, maksudnya gabungan erti reka bentuk dan erti teknologi. Okey, seterusnya, bidang dalam reka bentuk ada dua. Okey, iaitu konkret dan abstrak. Okey, konkret ni benda yang kita boleh pegang. Contohnya, cikgu ada buku. Okey, jadi cikgu boleh pegang buku ni. Cikgu boleh rasa. Abstrak ni kita nampak benda tu tapi kita tak boleh rasa. Contohnya jenis perkhidmatan. Okey, awak nak pergi Ion, pakai Grab car. Okey, kereta tu memang awak nampak tapi perkhidmatannya tu awak tak nampak. Okey. Okey, ini cikgu tunjukkan lagi. Okey, ini dia lebih terperinci lah. Okey, kalau konkret, benda yang kita boleh pegang. Okey, dia ada teknologi dan seni. Okey, teknologi ni contohnya peralatan, mesin, pertanian, pemakanan, pakaian, persenjataan. Okey, dalam buku teks ada diterangkan. Okey, seni. Okey, seni ni contohnya seramik. Seramik tu apa? Macam pasu kan? Okey, masakan. Masakan, kalau makan dekat kedai makan, dekat hotel, mesti dia dihidangkan cantik-cantik kan? Okey, warna yang menarik. Okey, kemudian lukisan. Awak belajar lukisan, awak boleh pegang lukisan awak tu. Okey, alat muzik seperti gitar, okey, arca, halus, sulaman dan anyaman. Okey, untuk abstrak ni benda yang kita tak boleh pegang. Okey, contohnya pengangkutan, perkhidmatan pengangkutan. Okey, perkhidmatan sewaan, sewa kereta,
sewa rumah. Okey, sistem pembelajaran. Okey, contohnya awak belajar guna sekarang ni guna sistem apa? Online kan. Kita tak nampak, kita tahu online tapi kita tak boleh pegang online tu. Okey, proses dan langkah sistem perairan. Okey, seterusnya komunikasi bahasa. Okey, bahasa yang kita sedang cakap ni pun adalah salah satu reka bentuk. Kenapa bahasa dicipta? Supaya kita boleh berkomunikasi. Okey, kalau kita diam, saya tengok awak, awak tengok saya, tak ada bahasa, kita tak tahu. Sedangkan orang yang kurang upaya pun dia ada menggunakan bahasa dia, okey, supaya memahami. Okey, atau cara bunyi, isyarat, suara. Okey, suara itik, contoh suara ayam yang dibuat dekat mainan, dekat bahan permainan. Okey, persuratan, periklanan dan grafik. Untuk elemen reka bentuk, okey, kita ada ruang, garisan, rupa, bentuk, tekstur, saiz dan warna. Okey, jadi kita tengok satu persatu. Ya. Okey, kita tengok garisan. Okey, ini saya ambil dari dalam buku teks je. Jadi awak boleh tengok dalam buku teks. Okey, apa maksud garisan? Garisan ialah cantuman atau sambungan titik-titik yang mempunyai ukuran panjang dan jarak. Okey, garisan ni yang macam kita tahulah. Okey, garisan ni dia ada jenis dan fungsinya. Okey, apa fungsi garisan? Untuk membahagikan dua ruang kawasan bagi menarik perhatian ke lokasi tertentu. Contohnya gambar pelan lantai, okey, bilik tidur dengan bilik tidur. Okey, kemudian menunjukkan pergerakan arah atau aliran dekat papan tanda tu, itu garisan. Okey, yang C, menunjukkan perhubungan antara elemen. Okey, tengok ni. Okey, ini garisan. Seterusnya, mewakili ketegangan antara dua titik seperti garisan lurus pada tali gitar. Okey, fungsi dia yang seterusnya menunjukkan kestabilan dan kerehatan. Okey, seperti garisan melintang pada batu bata. Okey, seterusnya menunjukkan keseimbangan. Maksudnya kalau buat jam ni, jam tu tak adalah nampak sengit ke apa ke. Okey, itu tujuan garisan. G, menunjukkan daya pergerakan yang dinamik. Okey, contoh serong. H, mewakili gerakan, contoh air. Okey, paip air. Okey, seterusnya menunjukkan objek itu jika garisan tebal digunakan. Garisan nipis, halus tu menunjukkan objek tu jauh. Okey, seterusnya rupa. Apa maksud rupa? Rupa ni hasil pertemuan antara hujung garisan dengan permulaannya. Okey, senang cerita, rupa ni dia bentuk 2D. Okey, maksudnya kita start daripada kita ni, kita mula dari sini. Okey, kita mesti berakhir dengan bertemu dengan yang mula. Penghujungnya mesti bertemu dengan yang mula. Itu maksud rupa. Okey, ini contoh rupa geometri. Okey, rupa geometri ni dia ada sudut, okey, dan berpenjuru. Okey, ada dua jenis bentuk rupa, iaitu geometri dengan organik. Okey, ini geometri. Okey, dia ada penjuru. Okey. Okey, yang ini organik. Organik ni dia bebas. Bebas. Dia tak ada bentuk yang berpenjuru. Okey. Okey, seterusnya maksud bentuk. Bentuk objek yang ada isi padu. Maksudnya dia 3D. Okey. Kemudian bentuk ada bentuk konkret dan bentuk abstrak atau ilusi. Konkret ni benda yang kita boleh pegang. Okey, contoh dalam buku teks, kerusi. Kita boleh pegang kerusi. Okey, contoh cikgu pegang apa ni, buku tulis, cikgu boleh pegang. Okey. Okey,
bentuk abstrak atau ilusi yang ni benda yang kita nampak dia 3D tapi kita tak boleh pegang. Contoh yang dalam TV, dalam buku teks, awak nampak kan buku kerusi ni dalam gambar macam mana 3D, tapi awak hanya boleh rasa dekat permukaan je, awak tak boleh pegang betul-betul. Okey. Okey, seterusnya texture. Texture ni rasa. Okey, awak rasa produk tu, awak rasa objek tu. Okey. Kalau bila orang tengok dia tahu, okey, benda ni mesti kasar. Benda ni mesti licin. Okey, contoh yang gambar dalam ni. Okey, awak tengok kayu ni, okey, awak rasa dia kasar ke dia licin? Okey, tengok batu-bata ni rasa kasar ke licin? Okey, itu texture. Okey. Texture pun terbahagi kepada dua, iaitu jalinan tampak dan jalinan sentuh. Okey, jalinan tampak benda yang kita nampak. Jalinan sentuh benda yang kita boleh sentuh. Okey. Okey, seterusnya saiz. Saiz ialah ukuran atau dimensi bagi sesuatu objek. Okey. Ni, okey. Saiz mesti ada dimensi. Dimensi tu adalah ukuran. Okey. Okey, dan mesti dia ada perbezaan. Okey, mesti dia ada dua objek yang berbeza. Satu tinggi, satu rendah. Baru kita boleh bandingkan saiznya. Okey. Untuk elemen saiz, pastikan produk tu mesti ada ukuran. Okey, contohnya macam botol ni mesti ada tinggi dia berapa, lebar dia berapa, okey. Ataupun kalau tak ada dimensi, mesti dia ada dua bentuk saiz yang berbeza. Okey, contoh botol 2 liter dengan botol 500 ml. Okey, dua-dua mempunyai saiz yang berbeza. Okey, seterusnya warna. Okey, warna. Okey. Warna ada 3 kumpulan, iaitu warna primer, sekunder dan tertia. Okey, apa yang dimaksudkan dengan warna-warna tersebut? Okey, warna primer ni warna asas merah, kuning dan biru. 3 warna ni. Okey, warna sekunder ni gabungan 2 warna Contohnya warna merah dan biru terhasilnya warna ungu. Okey, merah dan kuning terhasilnya warna jingga. Lagi apa? Biru dan kuning terhasilnya warna hijau. Itu maksud warna sekunder. Okey, warna tertia ni gabungan 3 warna. Contohnya warna jingga campur warna merah. Okey, jadi dah 3 warna. Okey. Okey, seterusnya warna pun ada 2 jenis juga. Warna panas, iaitu warna yang terang dan jelas. Okey. Okey, menimbulkan suasana riang, ceria dan bersemangat. Okey, seterusnya warna sejuk. Warna sejuk memberi kesan cahaya yang rendah. Okey, memberi kesan redup, tenang, damai. Okey, dan sejuk je mata memandang. Okey, seterusnya adalah ruang. Okey, ini ruang. Okey, ruang terbagi kepada 2, iaitu ruang nyata dan ataupun fizikal dan juga ruang ilusi. Okey, sama je. Ruang nyata yang kita boleh pegang, kita rasa ruang tu. Okey, kalau ruang ilusi ataupun tampak yang kita nampak dalam gambar. Okey, contoh yang dalam buku teks. Okey, itu sahaja daripada cikgu. Okey, nanti cikgu akan berikan link untuk awak jawab latihan Okey, kalau tak faham, awak boleh personal message dengan cikgu dan cikgu akan jelaskan dengan lebih lanjut. Okey, itu sahaja daripada cikgu. Sekian, terima kasih.